السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan daripada risalah amalan kontroversi dalam masyarakat Islam. Kita masih lagi pada isu yang ketujuh, iaitu mengutamakan zikir mufrad berbanding zikir-zikir syar'i yang lain. Zikir mufrad ni umum kita mengetahuinya ialah menyebut kalimah Allah, Allah, ataupun hu yang dah kita bahas pada sebelum ni. Jadi dalam perbahasan awal kita sebelum ni, kita sebut tentang daripada mana datangnya zikir mufrad ini. Kalau kita tengok dalam risalah ni, penulis hafizahullah ta'ala, dia sebut tentang daripada mana datangnya asalnya zikir mufrad ini. Mufrad tu maknanya pada perkataan tunggal, maknanya satu perkataan yang digunakan sebagai lafaz zikir. Kebanyakan daripada mereka yang membolehkan, minal mujizin, itu golongan-golongan yang membolehkan zikir mufrad ni, mereka mengatakan ianya disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Ihya Ulumuddin. Kebanyakannya macam itulah. Tapi kalau kita tengok, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala tidak menyebut secara jelas adakah yang dimaksudkan zikir mufrad itu ialah zikir Allah, Allah, ataupun sebahagian mereka menggunakan kalam, nukilan kalam daripada Izz Abdul Salam As-Sulami yang mengatakan ianya boleh. Dan kalau kita tengok nukilan kalam Izz Abdul Salam As-Sulami itu pun ialah nukilan yang diambil daripada bahasa Melayu terjemahan lama dulu, bila mana dia memberikan komentar berkenaan dengan perbuatan sebahagian kelompok yang melafazkan zikir Allah, Allah. Kalau kita tengok terjemahan itu ialah terjemahan bahasa Melayu yang tidak menyeluruh kehendak orang yang kata tu, iaitu Syekh Izz Abdul Salam As-Sulami itu sendiri. Yang tu tak apa. Cuma saya nak sebut sikit ialah kalau kita tengok penisbahan apa-apa saja benda yang dinisbahkan daripada golongan sufi ataupun tarikat ini, kebanyakannya yang digunakan sebagai rujukan untuk dijadikan sebagai tembok pertahanan supaya tidak dilihat sebagai amalan itu ialah amalan yang pelik, biasanya menggunakan kitab Ihya Ulumuddin. Kebiasaannya. Wallahu a'lam, kerana ianya sebuah kitab yang besar, tidak memungkinkan untuk kita menafikannya, dan juga tidak boleh juga kita mengatakan ia mesti ada dalam kitab tu. Yang pasti Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala antara orang-orang yang juga menentang kebatilan yang ada dalam agama. Sebab kau tengok kitab Ihya Ulumuddin tu ditulis pada usia-usia dia yang akhir dah, maknanya sekitar penghujung tahun 400 Hijrah nak membawa kepada awal tahun 500 Hijrah. Bahkan kalau tengok kitab yang ditulis waktu dia tengah lantang,
iaitu fadaih batiniyah, dan ada sebahagian mengatakan dia menulis talbis iblis, tapi bahagian itu tidak mahfuz, tidak terjaga sampai sekarang. Dalam tu dia tulis banyak lagi penyelewengan-penyelewengan yang berlaku. Yang tu tengah dia muda lagi. Kitab-kitab yang dia tulis waktu dia muda yang menentang kebatilan-kebatilan. Sebab isunya sekarang, datangnya zikir mufrad ini bukan pada isu zikir itu boleh ataupun tak boleh. Penisbahan fadilat-fadilat yang melebihi daripada apa yang ada pada zikir-zikir yang disebut dalam hadis. Maknanya penggunaan lafaz zikir mufrad Allah Allah itu lebih baik berbanding zikir-zikir lain. Dan ia jelas bertentangan dengan apa yang disebut dalam hadis yang dah kita sebutkan sebelum ni, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, bila mana Nabi sebut afdaluz zikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah, iaitu seafdal zikir itu ialah la ilaha illallah dan seafdal doa itu ialah alhamdulillah. Jadi ia bertentangan sebab fadilat zikir mufrad, maknanya sebut Allah 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 ataupun huwa sebahagiannya, ataupun hu itu ialah lebih baik berkali-kali ganda, berlipat kali ganda berbanding subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ataupun apa-apa saja zikir yang datang dengan jumlah mufidah, yang datang dengan ayat yang difahami ataupun ayat yang komplit. Jadi itu yang nak diperbahaskan di sini. Dan kalau kita tengok, ianya bukan hanya ditentang oleh ulama-ulama yang beraliran agak tak berapa mesra dengan sufi, tapi ia juga datang daripada aliran para ulama yang mesra dengan sufi. Maknanya ulama-ulama yang memang terkenal dengan menyertai tarekat apa semua, mereka pun meragui pada isu ini. Nanti kita akan tengok. Sebelum daripada kita masuk dalil-dalil yang digunakan oleh golongan yang boleh, penulis-penulis buku ni dia ada datangkan maksud zikir. 12 maksud zikir. 12 maksud zikir. Zikir tu maksud dia apa? Kita tengok satu persatu. Dia kata, lafaz zikir dalam Al-Quran telah disebut sebanyak 268 kali. Tidak berfokus pada satu makna, sebaliknya membawa makna yang berbeza-beza di dalam Al-Quran. Konteks dia ataupun dia punya tujuan perkataan itu, maksud perkataan itu. Yang pertama, zikir itu bermaksud zikir lisan, sebut dengan lidah. Berdasarkan beberapa dalil daripada Al-Quran, surah An-Nisa ayat 103, surah Al-Ahzab ayat 41, surah Al-Muzammil ayat yang ke-8. Surah An-Nisa ayat yang ke-103 Tuhan sebut, fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ini ayat yang selalu digunakan oleh golongan yang mengatakan zikir tu boleh dalam apa-apa keadaan. Tapi kita pun nak fokus yang tu, kaifiat zikir tu. Kita nak fokus pada perkataan fadhkurullah dengan makna zikir dengan lisan. Maknanya sebut, ingat. Dan kita terjemahkan ingatnya itu dengan lafaz. Kemudian Tuhan sebut, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ini dalam surah Al-Ahzab. Wahai orang beriman, ingatilah Allah, kamu berzikirlah kepada Allah, iaitu dengan menyebut namanya dengan banyak. Itu zikir lisan. Ataupun dalam surah Al-Muzammil, wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah dengan lidah dan hati akan nama Tuhanmu, serta tumpukanlah ibadahmu. Tabattal maksudnya ialah beri fokus pada ibadah itu dengan fokus yang paling tinggi. Watabattal ilaihi tabtila, maksudnya beri fokus betul. Zikir yang ada dalam ayat itu perkataan wadhkurisma rabbik, wadhkur itu ialah zikir lisan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, dalam surah Ali Imran Tuhan sebut pada ayat 135, iaitu ayat yang berbunyi walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Pada ayat tu Tuhan kata, bila mana kamu buat benda keji, kamu aniaya diri sendiri, zakarullah, mengingatilah Allah. Apa maksud situ? Mengingati dengan mengambil pelajaran, peringatan dan muhasabah. Dia bukan zikir dengan makna mengulangi dengan lidah lagi, tapi perasaan, rasa sedar diri, itu pun zikir. Itu dengan makna zikir. Ataupun dalam surah Maryam ayat yang ke-16 Tuhan sebut wadhkur fil kitabi Maryam
idhin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Dan bacakanlah wahai Muhammad daripada Al-Quran itu perihal Maryam, iaitu wadhkur fil kitab. Itu maksud dia ialah ceritakan pada orang. Maknanya cerita, menyampaikan sesuatu untuk orang ambil pengajaran, itu pun disebut sebagai zikir. Itu pun disebut sebagai zikir. Okay. Kenapa penulis nak cerita makna zikir sampai 12 dalam buku ni? Sebab nak memahamkan pada kita konsep zikir itu bukan hanya pada sebutan kalimah itu berterusan, bukan hanya dengan kaifiat melazimi tempat-tempat sunyi ataupun disebut sebagai suluk, ataupun dalam bahasa sufi disebut sebagai masuk dalam khanqah apa semua ni. Itu bahagian daripada bentuk zikir. Tapi zikir yang dimaksudkan oleh Al-Quran lebih luas. Sebab apa? Sebab apa nak kena sebut benda ni? Sebab golongan yang berzikir, yang pegang tasbih ke, yang ada kaifiat yang berbeza-beza, yang ada tempat suluk, yang masuk tempat yang gelap, bila mana mereka buat benda ni, mereka buat zikir itu dan orang lain tak buat, kebanyakan orang tak buat, terutamanya masyarakat awam, walaupun mereka sedang beribadah pada Allah Ta'ala, syaitan menipu mereka sehingga mereka merasakan mereka lebih baik daripada golongan yang tak berzikir, yang tak bersuluk, yang tak pegang tasbih. Dia ada rasa nak pelekeh orang. Itu antara benda yang nak dipahamkan sini. Sebab zikir bukan hanya pada satu aspek, tapi dia luas. Yang ketiga dia sebut sini ialah mengambil pelajaran dan juga teladan. Berdasarkan ayat 44 surah Al-An'am, Allah Ta'ala kata falamma nasu ma dzukiru bihi, bila mana mereka itu lupa terhadap apa yang diingatkan pada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu. Ini ialah ayat nak tunjuk pada kita perkataan zikir yang diulang dalam Al-Quran bukan membawa makna yang sama, tapi membawa makna yang berbeza-beza. Selain daripada itu, zikir juga dengan makna melakukan perbuatan ketaatan. Surah Baqarah ayat 152 Tuhan sebut fadhkuruni azkurkum, kamu ingatlah kepadaku, iaitu dengan patuh undang-undang aku, junjung syariat aku. Itu pun zikir. Selain daripada itu, zikir juga dengan makna Quran. Surah Al-Anbiya ayat 50, Tuhan sebut wa hadza dzikrum mubarakun anzalnah, inilah satu peringatan yang penuh keberkatan yang telah kami turunkan. Selain daripada itu, zikir dengan makna menjaga. Al-Baqarah ayat 63, Tuhan sebut wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wadhkuru situ dengan maksud jaga, iaitu beri perhatian. Selain daripada itu, apa lagi maksud zikir? Zikir dengan makna kemuliaan. Tuhan sebut wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik, Zukhruf 44. Dan Quran itu memberi kemuliaan. Zikrun dengan makna kemuliaan. Kadang-kadang zikir dengan makna berita. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Ini dalam surah Kahfi ayat 83. Bila mana mereka bertanya kepadamu tentang cerita Dzulqarnain, qul sa'atlu 'alaikum, katakanlah aku akan bacakan kepada kamu wahyu itu dan perihal tentangnya, iaitu perkataan zikra ujung tu dengan makna berita yang ada pada Dzulqarnain itu. Kadang-kadang ia membawa maksud syariat, kadang-kadang dia membawa maksud azab. Tuhan sebut dalam surah Zukhruf ayat 5, afanadribu ankumuz zikra safha, maksudnya patutkah kami biarkan kamu dengan mengenepikan dan menjauhkan peringatan Al-Quran daripada kamu sehingga diturunkan azab pada kamu. Okay. Dan banyak lagi lah, maknanya makna-makna zikir itu banyak. Kadang-kadang zikir dengan makna salat Jumaat pun ada. Surah Sad ayat 32 Tuhan sebut faqala inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Tuhan sebut kerana lekanya mereka dengan pertunjukan itu, maka Nabi Sulaiman pun berkata, sesungguhnya aku telah mengutamakan kesukaanku kepada kuda pembawa kebaikan lebih daripada mengingati ibadat salatku kepada Tuhanku. Maknanya perkataan an zikri rabbi dengan makna salat. Okay. Umumnya nak beritahu sini ialah perkataan zikir ialah perkataan yang banyak kali diulang dalam Al-Quran dan membawa makna yang berbeza-beza, konteks yang berbeza-beza, keadaan yang berbeza-beza. Nak tunjuk pada kita konsep zikir itu lebih luas daripada apa yang difahami oleh sebahagian orang.
Sebab tu kalau kita cakap, kata Imam Ghazali sebut tentang zikir, dia sebut dalam Bidayatul Hidayah ke macam-macam lah kitab dia, apa-apa sajalah. Okey. Tapi dia juga sebut tentang adanya kelompok manusia yang dia zikir tapi dia lalai, iaitu zikir ghaflah. Dia zikir, dia lalai. Dia sebut tapi dia tak fokus. Ini ialah perbuatan zikir yang sia-sia. Okey. Sekarang kita nak pergi pada dalil golongan yang membolehkan. Yang boleh kata Allah, Allah boleh. Hu boleh. Dekat mana dalil dia? Okey. Yang kebanyakannya digunakan, kebanyakan hatta yang ada di negara kita ni, yang duk tahan kata boleh ni, biasanya dia akan guna dalil daripada surah Al-An'am ayat yang ke-91. Bila mana Tuhan sebut qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun, katakanlah Allah, kemudian biarkan mereka leka bermain dengan kesesatannya. Dia ambil istimbat tu daripada perkataan qulillah, katakanlah Allah, dan biarkanlah mereka dalam kemabukan, dalam kelalaian. Okey. Dia kata ni ayat yang kata kena sebut Allah, ayat yang kata boleh sebut Allah, Allah, Allah. Sedangkan nak faham ayat Quran ni, dia kena ada konsep melihat ayat sebelum dan juga ayat selepas. Itu konsep dia. Okay. Kalau kita undur satu ayat daripada ayat 91, undur lagi ayat sebelumnya, kita undur lagi ayat sebelumnya tu, bila mana Tuhan kata qul man anzalal kitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira wa 'allimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Itu ayat komplit dia, ayat 91, iaitu Tuhan kata qul man anzalal kitab, tanyakan kepada Yahudi yang ingkar itu, siapa yang turunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk pada manusia, taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira, lalu kamu jadikan ianya lembaran-lembaran kertas sambil kamu lihat padanya, dan orang ramai sebahagian kecil daripadanya yang kamu sembunyikan kebanyakannya, sedangkan kamu pula diajarkannya dengan pengajaran-pengajaran yang terkandung di dalamnya yang tidak diketahui oleh kamu sebelum itu, dan juga tidak diketahui oleh nenek moyang kamu sebelum itu. Tuhan tanya kepada pembaca ayat ni, dan Tuhan tanya kepada orang-orang Yahudi yang hidup zaman Nabi ni, ahli kitab ni, siapa yang turunkan kitab, yang mana dalam kitab tu adanya ajaran-ajaran yang dibawa oleh Musa yang bersifat nur, pemberi cahaya, yang bersifat hudan, pemberi hidayah, lalu kamu jadikan ayat-ayat yang diberikan pada Musa itu dipindahkan ke dalam lembaran-lembaran, maknanya ditulis, dijadikan sebagai satu kitab yang tersusun, kemudian kamu sembunyikan pada orang sebab kamu rasa sangat special dapatnya kitab ni, dapatnya firman ni. Wa 'allimtum ma lam ta'lamu, lalu diajarkan pada kamu apa yang sebelum ni orang tak tahu, dan juga apa yang nenek moyang kamu tak tahu. Tuhan tanya, siapa yang bagi itu? Tuhan suruh Nabi tanya pada Bani Israel, tanya pada ahli kitab, siapa yang bagi korang dapat maklumat-maklumat ni, walaupun maklumat tu tak komplit pun. Maka jawapannya qulillah, Allah yang bagi. Bukan suruh sebut Allah, Allah, Allah. Ayat tu tak ada kena-mengena pun. Ayat tu ialah satu soalan, qulillah itu jawapan kepada ayat sebelumnya ataupun potongan ayat sebelumnya. Okey. Tapi dia ambil istidlal, istimbat hukum dia daripada ayat yang banyak tu sehingga melupakan ayat sebelum ataupun ayat selepas untuk memahami kehendak sebenar ayat Al-Quran. Okey. Jadi first kita boleh tengok istidlal yang digunakan, istimbat yang digunakan untuk keluarkan kata boleh ialah melalui kaedah yang tak cermat, sebab tak diketahui apa kaedah yang digunakan untuk melazimkan kata boleh buat benda ni. Tidak ada. Okay. Dalam buku ni dia sebut panjanglah analisis dalil dari segi bahasa Arab macam-macam. Okay. Cuma nak katanya ialah dia guna dalil yang separuh masa yang tak jelas untuk membolehkan. Okay. Itu dalil pertama.
Dalil yang kedua yang biasa digunakan untuk membolehkan zikir Allah Allah ni ialah ayat 1 surah Al-A'la, ayat 74 surah Al-Waqi'ah. Tadi Al-An'am 91. Okey. Bila mana Tuhan kata wadhkurisma rabbik, sebutlah dengan lidah dan hati nama Tuhanmu. Jadi bila mana kita sebut Allah 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 tu ialah bahagian daripada menyebut nama Tuhan. Ataupun sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ataupun fasabbih bismi rabbikal azim, Al-Waqi'ah 74, bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha agung. Okay. Kita nak tengok dalam analisis dalil macam mana nak faham ayat ni. Adakah ayat ni membawa makna umum, boleh zikir apa-apa saja bentuk? Okay, kita tengok. Dalam menafsirkan ayat ini tidak boleh dilakukan mengikut tafsiran sendiri, sebaliknya merujuk kepada tokoh-tokoh salafus saleh yang terdahulu. Itu konsep kita nak faham Quran. Kerana mereka lebih faham tentang sebab sesuatu ayat itu diturunkan. Kerana mereka yang menyaksikan penurunan ayat tersebut dan mengetahui sebab turunnya ayat tersebut. Sebab tu tak boleh baca Quran on the spot terus jadikan sebagai amalan, ataupun nak create satu ritual yang dibolehkan, ataupun satu peribadatan yang dibenarkan. Itu tak boleh. Bahkan itu termasuk daripada man fassaral Qur'ana bi ra'yihi, sesiapa yang menafsirkan Quran dengan pandangan dia. Zaman sekarang ni kau tengok banyak orang yang cuba untuk menafsirkan Quran dengan pahaman dia sendiri. Gerakan yang agak masyhur di Malaysia ni, agak masyhur, dengan ambil ayat Quran lalu digunakan sebagai panduan harian tanpa mengambil kira ilmu-ilmu berkaitan dengan tafsir, ilmu-ilmu berkaitan dengan ulum Quran. Gelar diri sebagai Quranis sedangkan dia tak tahu apa dia makiyah, apa dia madaniyah. Dia tak tahu pun am, khas, tak tahu pun sibak, tak tahu pun apa-apa saja yang berkaitan dengan Quran, lalu gelar diri Quranis. Quranis ni nama elok sikit, nama tak elok dia panggil anti hadis. Sama tu, kumpulan yang sama. Okay. Yang tu sudah ada orang jawab. Okay. Yang jadi isu di Malaysia kita ni, yang dalam sekitar bawah pada 5 tahun ni, ialah satu gerakan yang namanya Millah Ibrahim. Tuan-tuan mungkin pernah dengar nama kelompok ni. Millah Ibrahim ni datang pada Indonesia. Dia punya, orang kata apa, dia punya kekukuhan dia di negara kita ni ialah sekitar tahun 2015 dan ke atas. Bila mana dia punya pengasas dia daripada Indonesia tu mendapat tekanan di negara dia orang, maknanya telah difatwakan sesat oleh Majlis Ulama Indonesia tahun 2007 ataupun 2009, saya tak ingat. Okay. Lepas pada tu difatwakan sesat oleh beberapa ahli majlis fatwa di Malaysia, tapi Perlis belum keluarkan apa-apa kenyataan tentang Millah Ibrahim. Masih dalam siasatan, masih dalam penelitian, tapi ianya ialah sebuah kumpulan yang bergerak aktif atas nama kelas tafsir Quran ataupun tadabbur Quran. Sebab kau tengok dia punya pengasas dia ni, Ahmad Musaddiq ni, dia ambil satu kaedah yang juga kumpulan tu tak betul di Indonesia ni, yang mana kumpulan tu dia ada pondok dia orang, dia dipimpin oleh pemimpin dia orang, cuma dia orang ni baca Quran ikut kepala sendiri, baca Quran ikut kepala sendiri. Dan dia orang telah wujudkan beberapa konsep, yang mana konsep tu dengan cara tu lah, dengan cara tu Islam akan dapat naik semula. Sebab Ahmad Musaddiq ni dia dakwa, dia jumpa Nabi, dia jumpa Nabi Isa, dia jumpa Nabi Musa. Selepas dia naik orang kata apa, bertapa di satu gunung di Jawa Barat selama 40 hari. Dan dia buat konsep iaitu sirrun, jahrun, hijrun, qital. Lepas pada tu dia buat apa nama ni, yang last sekali ialah khalifah ataupun khilafah. Maknanya ada 6 konsep. Yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua dakwah secara terang-terang. Yang ketiga hijrah.
Kita kena buat benda tu. Dia orang dah hijrah daripada Jawa Barat berhijrah ke Kalimantan. Itu kumpulan. Dan dia orang ditentang oleh penduduk Kalimantan. Dia orang tukar nama, sekejap nama Qiyadah Islamiyah, sekejap nama Gerakan Fajar Nusantara, Gafatar, macam-macam lah. Okay. Lepas pada tu dia orang duduk pada position qital. Qital ni ialah perang. Maksudnya perang. Okay. Yang jadi bahayanya sebab apa? Okay. Pertama, baca Quran ikut kepala otak sendiri. Yang kedua, tiba-tiba rasa perlu buat gerakan untuk perang. Sebab apa di Malaysia serius isu Millah Ibrahim ni? Pertama, dia menyelinap melalui seminar-seminar faham Quran. Dia menyelinap melalui gerakan itu. Maknanya dia kempen, ini kelas nak faham Quran apa semua. Tapi dalam tu dia bawa ideologi yang pelik. Dia orang duduk pada fasa qital sekarang ni. Okay. Dia orang telah aim Sarawak, Sabah, Kalimantan akan menjadi medan perang untuk berlakunya qital. Sebab tu kalau tengok dalam isu Millah Ibrahim ni, dia bukan hanya cerita ajaran sesat semata-mata, tapi dia duduk di bawah ancaman terorisme. Duduk bawah tu. Sebab dia orang ada kelengkapan persenjataan. Dia orang dah aim satu kawasan di negara kita ni, dijadikan sebagai tempat, sebagai camp awal. Dia orang buka ladang, dia orang tanam macam-macam sebab nak jadikan bekal sebagai perang. Terutamanya belah pantai timur di Pahang tu, ada beberapa tempat yang dah jadi orang kata apa sebagai pusat dia orang lah. Okay. Cuma nak katanya bergerak atas nama Quran. Bergerak atas nama Quran. Okay. Balik pada isu ni. Saya nak sebutnya ialah baca Quran tanpa ada apa-apa kepandaian lain, ilmu-ilmu lain. Maka dia akan melahirkan golongan yang faham Quran dengan cara yang fatal. Dengan cara yang salah. Okay. Jadi balik pada isu tadi, golongan yang kata boleh zikir Allah ni duk guna dalil daripada surah Al-Waqi'ah. Bila mana Tuhan kata fasabbih bismi rabbikal azim. Okay. Sedangkan kalau tengok ayat itu tak ada kena mengena pun dengan bolehnya satu orang tu berdoa, berzikir dengan zikir mufrad. Sebab ayat itu kalau tengok dalam tafsir Qurtubi, kita fokus pada ayat 8 surah Al-Muzammil, bila mana Tuhan kata wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila, ada beberapa poin yang digariskan dalam tafsir Al-Qurtubi, iaitu pertama, kata Imam Qurtubi, ayat ni ialah arahan berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya yang baik. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sebab ayat tu ditafsirkan dengan ayat lain. Okay. Yang kedua, ikhlas kepada Allah untuk melakukan satu amalan. Yang ketiga, membaca bismillah ketika mula hendak menunaikan salat, di mana keberkatan membaca bismillah itu akan sampai kepada orang yang membacanya. Itu poin dia. Yang keempat, ingat kepada janji baik dan takut kepada ancaman-ancaman buruk. Dan yang kelima ialah arahan untuk menunaikan salat-salat sunat pada waktu siang hari. Tak ada kena mengena pun dengan arahan suruh sebut Allah tu. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, kalau kita tengok yang digunakan oleh kelompok yang kata boleh ni, ialah hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad, juga riwayat Muslim, juga riwayat Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Abi Shaybah dalam musannaf dia, iaitu riwayat daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik kata, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah. Tidak akan berlaku kiamat sehingga tidak lagi disebut di atas muka bumi ini Allah. Kiamat tak akan berlaku sehingga orang atas muka bumi ini tak sebut lagi Allah. Jadi kita yang duk sebut Allah ni menjadi golongan yang delay hari kiamat, mendelaykan hari kiamat tu. Itu sangkaan. Orang kata apa? Tangguh hari kiamat tu bagi lambat lagi. Sebab duk sebut Allah ni. Okey. Pertama, hadis tu mengandungi beberapa riwayat, dan riwayat ini bukanlah riwayat yang masyhur. Ada satu lagi riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, iaitu Nabi kata, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi hum syarrun min ahli jahiliyah la yad'una Allah bi syai'in illa raddahu alaihim. Maksud hadis tu, tidak akan berlaku kiamat
kecuali di saat yang wujud di atas muka bumi hanyalah makhluk manusia yang paling jahat sahaja. Itu riwayat yang lebih baik. Dan ada satu lagi riwayat, iaitu riwayat yang datang juga daripada Anas bin Malik, lebih kurang dengan riwayat yang kata Allah Allah tu. Cuma riwayat tu kata la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi, tidak akan berlaku kiamat sehingga di atas muka bumi ini tidak ada seorang pun yang sebut la ilaha illallah. Ini lafaz yang lebih baik. Maknanya tidak akan berlaku kiamat sehingga orang tidak lagi mentauhidkan Tuhan. Maknanya semuanya kafir, semuanya menolak keesaan Allah Ta'ala. Maknanya yang tinggal hanyalah orang kafir. Berlakulah kiamat pada waktu itu. Dan cara untuk melewatkan kiamat bukan dengan berzikir Allah Allah tu, bukan. Walaupun ramai orang zikir, ia tidak menyebabkan perancangan Tuhan untuk letakkan kiamat pada tahun sekian, waktu sekian akan berubah. Pertama, dia amrun ghaibiyah, perkara yang gaib, tak diketahui. Cuma penggunaan lafaz-lafaz hadis yang tak berapa jelas menjadi sandaran. Sebab tu kalau tengok macam mana pun kelompok-kelompok yang membolehkan, biasanya dia akan guna dalil yang kurang elok ataupun dalil yang tak berapa kuat. Yang seterusnya, yang keempat, ialah hadis riwayat Salman. Ini antara yang digunakan. Hadis riwayat Salman ni iaitu hadis yang berbunyi ketika mana ada yang satu kumpulan yang berzikir kepada Allah. Famarra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fakaffu faqala ma kuntum taqulun. Nabi lalu pada satu kelompok, lalu Nabi berhenti. Nabi kata, apa yang kamu duk buat ni? Satu kelompok manusia. Qulna nadhkur Allah Allah. Kami menyebutkan Allah Allah. Okey. Qala inni ra'aitu rahmah tanzilu alaikum. Kata Nabi, aku tengok rahmat turun pada kamu. Fa ahbabtu an usyarikakum fiha. Dan aku sangat-sangat suka dan aku sangat-sangat berharap untuk join kamu dalam program ni, iaitu program yang sebut Allah Allah ni. Okey. Tak nak baca habis hadis tu, nak tengok analisis dalil dia kata apa. Dia kata hadis ini tidak dikeluarkan dengan lafaz di atas, sebaliknya dalam lafaz yang lain daripada Abdul Rahman bin Sahal bin Hunayf, katanya aku singgah di majlis Rasulullah ketika baginda sedang membaca sebahagian ayat Al-Quran, iaitu ayat yang ke-28 surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ayat tu Rasulullah keluar mencari para sahabat dan baginda mendapati mereka sedang berzikir. Di kalangan mereka ada yang kusut masai rambutnya, kering kulitnya, dan hanya memakai sehelai pakaian sahaja. Apabila baginda melihat mereka, Rasulullah pun duduk bersama mereka dan bersabda, segala puji bagi Allah yang menjadikan di kalangan umatku orang yang aku sendiri menyuruh dirinya bersabar bersama-sama mereka. Hadis ni diriwayatkan oleh At-Tabarani, juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsir dia. Okay. Hadis ni tak sebut pun Allah Allah. Hadis ni puji beberapa orang sahabat. Sebab hadis ni sedang menerangkan tentang satu ayat dalam surah Kahfi, iaitu ayat yang ke-28. Tuhan kata wasbir nafsak, sabarlah diri kamu bersama dengan orang-orang yang telah berdoa kepada Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Ayat ni arahan pada Nabi, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, jangan terkesan dengan orang-orang kuat yang ada di sekeliling kamu. Tengok orang kafir makin kuat, pengaruh makin tersebar luas, sabar. Tetap kamu dengan orang-orang yang zikir pagi petang. Duk cari siapa zikir pagi petang ni? Yang zikir pagi petang ni ialah sahabat-sahabat yang miskin. Sahabat-sahabat yang miskin, antaranya Suhaib Ar-Rumi, sebahagian daripada mereka. Mereka ni orang miskin, kalangan hamba dulu. Mereka ialah golongan yang melazimi, yang taat perintah Nabi tanpa persoal apa-apa. Sebab mereka tak ada kepentingan. Sebab pada waktu ni ada sebahagian ahli tafsir mengatakan, waktu turun ayat ni dia dekat dengan peristiwa turunnya surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, iaitu surah yang menceritakan teguran pada Nabi ketika mana Nabi bermasa muka, datangnya Abdullah bin Ummi Maktum, datang juga delegasi Quraisy
Nabi ni macam terganggu dengan kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum. Kenapa dia datang waktu ni? Kita nak deal, kita ada close deal dengan orang kafir ni. Takut-takutlah dia masuk Islam. Allah Ta'ala kata jangan. Yang datang tu, yang nampak kaya, lagak dia, sebenarnya tak ada apa guna pun. Yang datang sebagai seorang buta, hatinya lebih baik berbanding yang celik itu. Lalu datang ayat-ayat lain yang suruh Nabi ni cukup-cukuplah fikir. Nak kuatkan agama ni, nak kuatkan dakwah ni, kena rapat dengan orang-orang kaya, kena rapat dengan orang-orang pangkat besar. Cukup fikir macam tu. Stop fikir macam tu. Duduk sabar dengan orang-orang yang berzikir pagi dan petang. Hati mereka lebih ikhlas. Keikhlasan hati mereka lebih memudahkan agama ni nak berkembang luas. Tak perlu kamu duduk rapat, follow rapat orang-orang yang dirasakan mungkin. Sebab tu dalam hidup kita ni, kita nak cari kawan, nak cari pasangan, jangan cari kawan pasangan yang mungkin boleh berubah. Yang dah berubah baru pergi kawan. Yang dah ada sifat tu, jadikan pasangan. Tapi yang kita duk agak-agak, rasa-rasa dia okey kot lepas ni, tak payah. Tak payah lagi, bukan tak payah langsung. Sabar dulu. Yang dah ada sifat tu, continuously dengan yang macam tu. Sebab tu Allah Ta'ala tegur Nabi, yang dah ada, wasbir, duduk situ. Walaupun nampak macam kurang maju sikit. Dia orang kurang maju bukan kerana sifat malas maju. Dia orang kurang maju kerana banyak hak-hak mereka yang dilarang. Banyak kebebasan-kebebasan mereka yang dibelenggu. Itu sebabnya. Okay. Jadi ayat ni, dalil ni lagi tak ada kena mengena dengan arahan sebut Allah itu. Okay. Dan banyak lagi lah dalil-dalil yang dibawakan dalam buku ni. Cuma saya nak fokus pada 4 dalil itulah yang mengatakan bahawasanya bolehnya sebut Allah. Kesimpulan akhir, tengok apa yang dia sebut. Dia kata, tidak wajar bagi sesetengah orang keterlaluan dalam menumpukan kepada zikir nama mufrad sehingga memandang rendah kepada zikir-zikir lain yang bersumberkan daripada Rasulullah. Okay. Ini poin yang orang kena faham. Mana-mana ustaz yang nak ulah pun kena faham. Sama ada golongan yang kata tak boleh ataupun golongan yang kata boleh. Golongan yang kata boleh, dia kena tahu bukan orang larang sebut Allah. Yang kita duk petikai ni ialah sebut Allah lagi baik daripada sebut la ilaha illallah. Lagi baik daripada sebut la ilaha illallah. Lagi baik daripada sebut apa-apa zikir yang Nabi sebut fadilatnya, lagi besar yang tu. Itu problem dia. Isu sebut Allah tu, kita tahu ada perbahasan di kalangan para ulama antara yang boleh dan tak boleh. Tapi para ulama bukan membahaskan tentang subutnya fadilat, adanya fadilat yang melebihi daripada hadis-hadis lain yang menerangkan tentang zikir-zikir lain dengan lafaz-lafaz lain. Itu poin dia. Okay. Kemudian dia kata sini, tanggapan yang mengatakan zikir mufrad lebih tinggi fadilat daripada zikir-zikir lain, itulah tanggapan yang silap. Itulah kefahaman yang nak dijelaskan sini, yang dipertahankan oleh kelompok-kelompok yang melampau. Sedangkan kelompok sufi sendiri ada yang tidak menerima fadilat. Dia orang buat, tapi dia orang tidak melihat dia sebagai amalan yang afdaliyah. Sebab ada tempat yang orang kata apa, Nabi sebut dengan jelas lagi. Okay. Kemudian dia sebut sini apa lagi? Apabila orang yang menyebut kalimah Allah merasa seronok dengan kalimah tersebut dan tenggelam di dalamnya, akan tertanam kukuh di dalam hatinya gambaran keesaan Tuhan di dalam fikirannya, dan keesaan itu terlukis pada hatinya. Di kali itu dia tidak lagi melihat selain daripada perbuatan-perbuatan Allah, tindakan-tindakannya dan pentadbirannya di seluruh alam, dan terdedahlah pada ketika itu hakikat kalimah la ilaha illallah yang tidak ada pencipta. Jadi dia nak sebut sini bahawasanya yang nak pergi kepada boleh sebut, kebanyakannya ialah pengalaman peribadi setengah-setengah orang yang terlibat dalam bab kesufian ni. Pengalaman peribadi dia bukan dalil. Pengalaman peribadi orang tu, dia zikir, akhirnya dia dapat zuk. Itu bukan dalil kepada boleh. Itu hanya cara. Tapi untuk menjustifikasikan ianya boleh secara keseluruhannya, tak boleh. Kamu boleh buat, kamu boleh amalkan untuk diri kamu, tapi untuk kamu legalkan seakan-akan ianya syariat, itu tak boleh. Ada orang dia kata dengan dia sebut Allah tu, ianya sangat memberi kesan dalam jiwa dia. Betul bagi diri dia, tapi tetap kena meraihkan kepada suruhan yang Nabi suruh. Itu poin dia. Okay.
Jadi alhamdulillah kita selesai untuk zikir mufrad ni. InsyaAllah pada kali akan datang kita akan bahas berkenaan dengan isu menjadikan mimpi sebagai hujah dalam semua perkara. Maknanya perangai ada apa isu, pergi tepek dekat mimpi. Ini walaupun orang kata alah orang ramai duk bercakap, orang ramai duk bercakap tapi juga orang ramai duk percaya. Benda yang sama saja. Ramai bercakap, ramai percaya, makin ramai orang bagi tahu, makin ramai yang pening nak ikut yang tak betul juga. Itu poin dia. Okey. Jadi akan datang kita akan sebut isu ni. Lepas pada tu kita akan pergi pada isu yang ke-9, menjadikan mimpi Nabi. Ni mimpi saja. Mimpi saja. Maknanya mimpi apa-apa jelah. Lalu dia jadikan sebagai panduan hidup dia, cerita ke orang. Yang ke-9 nanti menjadikan mimpi Nabi untuk berinteraksi dalam semua isu dalam agama. Okey. Nanti kita akan tengok. Ini dua isu yang masih lagi segar dalam masyarakat, masih lagi dipandang sebagai satu benda yang ada keutamaan, tapi sebenarnya ia bersalut dengan penyelewengan. Setakat itu saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.